Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Saharudin. Nombor matrik saya adalah 03 DTP 19F1030. Saya daripada kelas DTP 4B, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. Di sini saya ingin membentangkan mengenai tajuk projek 1 kumpulan kami, iaitu Automatic Touchless Trolley. Baiklah, yang pertama dimulakan dengan pengenalan projek. Di dalam pengenalan projek ini terdapat 5 kriteria utama, iaitu jenis projek, fungsi projek, spesifikasi projek, keperluan projek dan juga kepentingan projek. Yang pertama, jenis projek kami adalah menginovasi sebuah troli konvensional kepada sebuah troli membeli belah automatik. Yang kedua, fungsi projek ini adalah untuk mereka bentuk sebuah troli membeli belah yang mengesan pergerakan penggunanya secara automatik dengan menggunakan sensor. Secara erti kata lain, kami mencipta sebuah troli yang bergerak secara automatik, mengesan pergerakan penggunanya dengan menggunakan sensor dan bergerak tanpa melibatkan sebarang sentuhan penggunanya kepada troli tersebut. Yang ketiga, spesifikasi projek ini. Pergerakan troli ini dikesan menggunakan 3 sensor ultrasonik. Satu sensor ultrasonik diletakkan di hujung belah kiri pemegang troli, satu sensor ultrasonik diletakkan di tengah pemegang troli dan satu lagi diletakkan di hujung kanan pemegang troli. Ketiga-tiga sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengesan pergerakan pengguna sama ada ke depan, ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Selain itu, troli ini menggunakan sistem Arduino Uno sebagai sistem kawalan utama ataupun sebagai prosesor. Seterusnya, troli ini juga menggunakan alat kawalan jauh sebagai remote untuk mengaktifkan atau mematikan troli apabila pengguna ingin mahu menggunakannya atau tidak mahu menggunakannya. Seterusnya, yang keempat adalah keperluan projek. Keperluan projek kami adalah untuk memurnikan troli membeli belah sedia ada di pasaran sekarang pada aspek sistem kawalan automatik tanpa memerlukan sebarang sentuhan pengguna ke atas troli tersebut. Selain itu, keperluan projek ini adalah untuk menggantikan kaedah menggunakan troli beli belah konvensional atau lama kepada kaedah yang lebih maju yang menggunakan elektronik ataupun bergerak secara automatik. Seterusnya, kepentingan projek. Kepentingan projek kami adalah untuk mengurangkan tenaga kerja pengguna yang menggunakan troli tersebut, sama ada untuk menolak atau menarik barang yang berat ataupun banyak. Seterusnya, kepentingan projek ini adalah untuk mencegah penularan bakteria kepada pengguna troli dengan mengurangkan sentuhan pada troli. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini adalah masalah-masalah yang sentiasa dihadapi oleh pengguna yang ingin membeli belah di pasaraya dengan menggunakan troli konvensional yang disediakan di setiap pasaraya sekarang. Antara masalah yang mereka hadapi adalah pelanggan atau pengguna yang menggunakan troli konvensional di pasaraya sekarang perlu menggunakan daya dan tenaga yang tinggi untuk menolak atau menarik troli secara manual. Ini akan menyukarkan pengguna, terutamanya bagi pengguna perempuan ataupun pengguna yang berusia untuk menolak atau menarik barang yang berat ataupun yang banyak. Selain itu, pernyataan masalah yang dihadapi pelanggan adalah pelanggan atau pengguna troli tersebut harus menyentuh troli setelah orang lain digunakan. Yang ketiga adalah objektif projek. Objektif pertama kami adalah untuk mereka bentuk sebuah troli automatik yang bergerak secara automatik dengan menggunakan sensor. Objektif kedua kami adalah untuk menguji troli automatik tersebut dengan pergerakan tanpa melibatkan sebarang sentuhan pengguna. Baiklah, yang keempat adalah persoalan kajian. Persoalan kajian ini adalah persoalan-persoalan yang dipersoalkan melalui objektif-objektif kami di atas tadi. Jadi, persoalan yang pertama adalah adakah reka bentuk yang dibangunkan sesuai untuk pengguna untuk menggunakannya secara automatik? Persoalan kedua, mampukah troli automatik tersebut bergerak secara automatik tanpa melibatkan sebarang sentuhan menggunakan sensor?
Terusnya, yang kelima adalah skop kajian. Skop kajian yang pertama adalah troli automatik ini mempunyai buzzer yang mengawal jarak pergerakan antara pengguna dan juga troli tersebut. Di mana buzzer akan berbunyi apabila jarak antara pengguna dan juga troli terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Yang kedua, troli automatik ini mempunyai 3 sensor ultrasonik bagi mengesan pergerakan penggunanya, di mana sensor ultrasonik di belah kiri mengesan bahagian pergerakan badan pengguna di belah kiri, sensor ultrasonik di belah tengah mengesan bahagian pergerakan pengguna di belah tengah, sensor ultrasonik di belah kanan mengesan pergerakan bahagian badan pengguna di belah kanan. Seterusnya, yang ketiga, reka bentuk saiz troli ini adalah tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil serta sesuai digunakan ataupun dikendalikan oleh setiap pengguna. Seterusnya, yang keenam adalah kepentingan projek. Kepentingan yang pertama adalah troli ini memudahkan pengguna untuk mengendalikannya di dalam pelaksanaan aktiviti membeli belah di pasaraya. Kepentingan projek yang kedua, ia dapat mengurangkan tenaga kerja dan daya yang tinggi kepada pengguna yang ingin menolak atau menarik barang yang banyak atau berat berbanding dengan cara manual dan konvensional. Seterusnya, yang ketiga adalah ia dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 dengan tidak bersentuhan antara troli dan juga pengguna. Troli yang telah digunakan oleh ramai pengguna di pasaraya pada setiap hari. Seterusnya, yang keempat adalah pengguna tidak perlu rasa risau untuk keluar membeli belah di pasar raya pada situasi pandemik ini kerana semua standard SOP telah disediakan di pasar raya, termasuk pemakaian glove pakai buang, penjarakan fizikal 1 meter dan juga penyediaan troli automatik tanpa sentuhan ini dapat mewujudkan suasana yang selamat kepada pengguna atau pelanggan untuk membeli belah di pasar raya. Yang pertama adalah sejarah pembuatan troli. Penemuan troli yang pertama telah diperkenalkan oleh Sylvan Goldman pada tahun 4 Jun 1937. Beliau merupakan pemilik rangkaian pasaraya Humpty Dumpty di Oklahoma. Beliau telah mendapat ilham untuk mencipta troli pertama ini apabila beliau menjumpai kerusi lipat kayu dan telah meletakkan bakul di atas kerusi tersebut serta roda di kakinya. Troli pertama tersebut telah diberi nama Folding Basket Carriers. Pada tahun 1946 pula, Ola Watson iaitu jurutera telah menambah baik sistem reka bentuk Sylvan. Ola Watson telah menambah sistem nesting ataupun pintu belakang berayun dan telah menghasilkan reka bentuk troli beli belah yang biasa kita lihat di pasar raya sekarang. Yang kedua adalah perbandingan jenis troli di pasaran. Dalam jadual ini, kami telah mengambil 5 jenis troli yang berada di pasaran dari segi fungsi, height capacity, bilangan tayar, kelebihan serta kekurangan troli. Setiap jenis troli mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami telah manfaatkan setiap kelebihan dan kebaikan setiap troli untuk diaplikasikan ke dalam projek kami. Kajian ultrasonic sensor. Berdasarkan kajian jenis-jenis yang lepas, beberapa penyelidik telah menghasilkan teknik pengesan gerakan untuk mengatasi rasa takut dan rasa tidak selamat di sekeliling mereka. Penyelidik tersebut telah menggunakan sensor pasif inframerah serta microcontroller Arduino Uno untuk mengesan objek atau penceroboh. Kajian ini untuk memberi amaran kepada pemerhati mengenai kehadiran penyusup dengan memberi isyarat bunyi menggunakan LED serta buzzer. Namun, mereka tidak dapat menunjukkan jarak antara penyusup atau objek tersebut dengan sensor melalui LCD. Carta alih keseluruhan projek. Carta alih keseluruhan projek ini menunjukkan proses penghasilan projek daripada permulaan projek sehingga projek tamat. Carta ahli ini dimulakan dengan pengenalan diikuti objektif projek, kajian literatur, proses mereka bentuk, menyenaraikan bahan, menilai, menganalisis maklumat,
semakan kertas projek, perbentangan kertas projek, perekodan markah dan projek tamat. Seterusnya B adalah carta ahli kaedah projek. Carta ahli kaedah projek ini menunjukkan bagaimana kaedah projek itu berfungsi. Seperti contoh, apabila projek dimulakan, alat kawalan jauh ditekan, dan apabila alat kawalan jauh ditekan, jarak dikesan oleh ultrasonik. Apabila ultrasonik kiri dan kanan mengesan objek, automatik kedua-dua motor kiri dan kanan akan bergerak ke hadapan. Dan apabila ultrasonik tidak mengesan objek, kedua-dua motor akan berhenti. Dalam slide ini menunjukkan A, carta proses penghasilan projek, di mana carta proses projek ini menunjukkan bagaimana proses projek itu boleh berlaku. Apabila ultrasonik 1, 2 dan 3 mendapat input daripada luar, RF receiver akan menghantar input tersebut kepada prosesor, iaitu Arduino Uno. Arduino Uno pula akan menghantar data tersebut kepada relay. Relay akan menghantar output kepada kedua-dua motor kiri dan motor kanan untuk bergerak mengikut haluan masing-masing. Pada B pula menunjukkan litar projek untuk tajuk projek ini. Berikut adalah teori bagaimana kaedah penghasilan projek ini. 3 sensor ultrasonik digunakan untuk melakukan penjejakan tubuh manusia tersebut. Konsepnya adalah bahawa ketiga-tiga sensor tersebut akan disusun secara mendatar dengan jarak tertentu, di mana jarak tersebut akan menjadi lebar mengikut tubuh manusia ketika manusia itu berjalan. Apabila terdapat pintasan antara sensor 1 dan sensor 2, robot diberitahu untuk mengesan kaki kiri manusia. Sementara ketika ada pintasan melalui sensor 2 dan sensor 3, robot diberitahu untuk mengesan kaki kanan manusia tersebut. Seterusnya merupakan konsep reka bentuk projek. Dalam konsep reka bentuk ini, kami telah memilih 3 jenis reka bentuk troli untuk dibandingkan yang mana satu paling terbaik. Dalam reka bentuk A ini, kami menggunakan stainless steel, beg beli belah, roda getah, set Arduino dan sensor ultrasonik. Konsep ini diilhamkan daripada troli IKEA. Seterusnya, konsep reka bentuk B, kami menggunakan aluminium sebagai material utama, sensor ultrasonik, baku plastik, roda polipropilena dan juga set Arduino. Konsep reka bentuk B ini diilhamkan daripada bakul troli di Maiden. Konsep reka bentuk C. Konsep reka bentuk C ini, kami menggunakan rod aluminium sebagai bakul, sensor ultrasonik, set Arduino dan roda polipropilena. Konsep reka bentuk C ini kami mengambil ilham daripada troli barangan runcit 2 roda, tetapi kami telah mengubah suai kepada 4 roda. Di sini menunjukkan jadual perbandingan reka bentuk projek. Daripada 3 jenis reka bentuk yang telah dihasilkan, kami perlu memilih satu reka bentuk terbaik untuk dihasilkan dalam projek ini. Setelah dianalisis dan dikaji, kami telah memilih reka bentuk C sebagai final projek kami. Kami memilih reka bentuk C kerana reka bentuk C memiliki kapasiti yang lebih besar daripada reka bentuk A dan B. Seterusnya, reka bentuk C lebih mudah dikendalikan daripada A dan B. Disebabkan itu, reka bentuk C telah mendapat rating yang paling tinggi dalam jadual ini. Dan kami telah memilih reka bentuk C sebagai final projek kami. Spesifikasi bahan. Di dalam spesifikasi bahan ini, kami menyenaraikan spesifikasi setiap bahan yang digunakan dalam proses penghasilan projek ini. Antara bahan-bahan dan komponen yang utama digunakan untuk penghasilan proses projek ini adalah Arduino Uno. Arduino Uno bertindak sebagai sistem kawalan utama di dalam projek ini. Arduino Uno yang kami gunakan adalah jenis microcontroller ATmega328. Selain itu, kami menggunakan relay 4CH12V, LCD, ultrasonic sensor jenis HCSR04, buzzer 5V, RF receiver, RF remote control, rod aluminium dan roda polipropilena. Lukisan teknikal projek. Kami menghasilkan lukisan teknikal projek ini menggunakan software Autodesk Inventor. Reka bentuk ini adalah reka bentuk terakhir yang kami pilih untuk dijadikan final project kami. Lukisan teknikal ini menunjukkan
sisi pandangan hadapan projek, sisi pandangan tepi projek, sisi pandangan belakang dan juga sisi pandangan isometrik bagi projek ini. Berdasarkan gambar rajah di atas, tahap utama adalah pengenalpastian tanda dan juga melakukan persiapan di unit pengendalian. Seterusnya, pengenalpastian peringkat adalah menyiapkan korespondensi berurutan antara pemproses dan juga unit kawalan. Kami telah memanfaatkan Arduino sebagai unit kawalan kami. Kami menggunakan sensor ultrasonik untuk menghindari halangan dan juga untuk mengira jarak tertentu antara pengguna dan juga troli tersebut. Sensor ultrasonik berfungsi dalam ruang 4 meter dan sensor ultrasonik ini juga berfungsi dengan mengira perbezaan jarak antara pengguna troli dan juga troli. Berikut merupakan rujukan setiap jurnal yang kami gunakan untuk mencari maklumat berdasarkan projek ini. Anggaran kos projek. Berdasarkan jadual tersebut, kami telah menyenaraikan harga setiap bahan dan juga komponen yang kami akan gunakan untuk menjayakan projek ini. Berikut merupakan jumlah keseluruhan anggaran kos projek ini, iaitu RM373.38. Berikut merupakan cartagan. Cartagan ini menunjukkan proses perjalanan pembuatan projek daripada permulaan sehingga tamat projek. Berdasarkan cartagan ini, ia menunjukkan tarikh dan juga hari aktiviti memproses projek sehingga projek tamat. Akhir sekali adalah poster projek. Di dalam poster projek ini, kami memaparkan segala maklumat mengenai projek kami yang terdapat di dalam proposal. Kami memaparkan segala maklumat di dalam poster ini secara ringkas dan secara menyeluruh. Antara maklumat yang terdapat di dalam poster projek ini adalah pengenalan projek, objektif projek, skop kajian, masalah dan punca, kajian literatur, metodologi serta lukisan teknikal. Itu sahaja mengenai projek automatic touchless trolley kami. Ada apa-apa soalan boleh bertanyakan kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.